Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，主内平安。 Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan dan terlebih belajar kebenaran firman Tuhan. 我们感谢神，今天早上我们能够聚在一起来敬拜他，特别是要听他的话。 Kita bersyukur karena Tuhan kita baik, Tuhan kita telah mengasihi kita dengan memberikan anugerahnya, yaitu keselamatan kita. 我们感谢神，他是美善的，他爱我们，把救恩赐给我们。 Karena itu seharusnya lah kita sebagai ungkapan syukur kita melayaninya. 为了要感谢他，我们应当来侍奉他。 Pada pagi hari ini kita akan memikirkan satu tema dipilih untuk melayani. 所以今天早上的主题，那就是被拣选来侍奉。 Namun terlebih dahulu mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. 可是之前，让我们祷告，恳求圣灵的带领。 Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu. 天父，我们来到你面前， Engkau adalah Allah kami yang baik. 你是美善的神， Engkau mengasihi kami, melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. 你爱我们，你把一切的好处都赐给我们， Sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami pada saat ini. 所以我们今天成为何等人，都是靠你的恩典。 Dan terlebih kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kami dan memberikan anugerah kepada kami. 我们也特别感谢你，因为你赐给我们救恩，也把恩典大大的降福我们。 Tuhan, biarlah pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh memahami dengan baik untuk anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. 主啊，我们巴不得今天借着你的话语，能够了解你赐给我们的恩惠。 Pakai kedua hamba-Mu yang akan berbicara pada saat ini, baik yang menerjemahkan maupun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 求主使用两位仆人讲到的、翻译的，都能够好好的传扬的清楚。 Dan setiap kami ya Tuhan boleh mendengarkan dengan baik dan boleh memahami akan firman Tuhan. 让我们每一个人也是能够听懂，也是了解。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. 奉主耶稣的名求祷告，阿门。 Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 弟兄姐妹们，我们一起来学习神的话。今天早上的经文是从《使徒行传》6章，《使徒行传》6章1到7节。 Kisah Rasul pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. 《使徒行传》6章1到7节。 Saya akan baca bagian firman Tuhan ini terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, kemudian Pak Cekian akan membacanya di dalam bahasa Mandarin. 都传道要先用印尼文读，然后用中文读。 Firman Tuhan, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka.
Ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. 使徒行传6章1到7节这么说：那时门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。12使徒叫众门徒来，对他们说：我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出7个有名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专一以祷告、以祈祷、传道为事。大众都喜悦这话，就拣选了司提反，乃是大有信心、充满圣灵充满的人，又拣选腓利、波罗哥罗、尼加挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提亚人尼格拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们手上。第7节，神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目增加的甚多，也有许多祭司信从了这道。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姊妹， kita tahu bersama bahwa pada saat itu di dalam kisah yang kita baca hari ini adalah momen di mana orang-orang Kristen makin bertambah banyak. 我们知道，在我们刚刚读的经文里面，当时信主的人增多。 Dikatakan di dalam pasal sebelumnya bahwa Petrus itu berkhotbah dan ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan. 在前面的经文里面说到，当彼得讲道的时候，有3000人悔改。 Sehingga pada saat itu sebagaimana yang dituliskan di dalam Kisah Rasul ini dikatakan jumlah murid makin bertambah. 所以在这段经文里面也说，信主的人增多。 Tetapi pertambahan jumlah murid atau dengan berkembangnya keagamaan yaitu Kristen pada saat itu, orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu. 但是如果看当时基督徒的兴旺的是 juga memunculkan masalah di dalam pelayanan. 也是产生了在侍奉里的问题。 Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada orang-orang yang tidak terlayani dengan baik atau tidak semua orang mendapatkan pelayanan dengan baik. 我们就知道，当时不是每一个人得到恰当的服侍。 Hal yang menarik saudara bahwa pada saat itu gereja itu tidak hanya berpusat pada pemberitaan firman atau pengajaran firman Tuhan. 非常有意思的话，当时的教会不仅仅做传道的工作， Tetapi kalau kita melihat mulai dari pasal 2 bagaimana jemaat itu hidup bersama-sama. 如果我们注意到在使徒行传第2章，会友们都一起生活。 Yang menarik di sana bahwa mereka itu melakukan saling membantu satu sama lain. 我非常有意思的是，他们就互相帮助。 Jadi gereja pada saat itu tidak hanya berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, setelah itu selesai. 教会当时不仅仅是一起来听到，然后听到之后就散会。 Tetapi ada satu pola hidup atau kehidupan yang menarik. Makanya di dalam pasal 2 itu dikatakan bahwa semua orang menyukai orang lain, orang yang di luar daripada persekutuan pada saat itu menyukai keberadaan orang-orang percaya ini. 所以非常有意思，他们不仅仅讲到之后就散会，在第2章里面提到，他们被多人所喜悦，因为他们的生活能够吸引他人。 Karena dikatakan bahwa mereka itu apa yang mereka miliki itu
mereka pakai untuk menolong orang lain atau membantu orang yang berkekurangan. 秘诀何在？秘诀就是他们所拥有的，就是分享给他人。 Saudara, inilah yang membuat persekutuan atau persekutuan orang percaya pada saat itu begitu indah dan begitu menarik bagi orang lain. 这就是为什么他们当时的团契是何等的美好，能够吸引人来到主面前。 Jadi secara rohani mereka bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan dan pengajaran akan firman Tuhan. 在属灵方面，他们在灵性有增长。 Tetapi di dalam keseharian mereka juga tidak hidup dengan diri sendiri, tapi hidup berbagi dengan orang lain. 但是在他们的生活里面，每天也不是以我中心，反而他们能够把自己所拥有的分享给别人。 Namun sayangnya saudara, setelah pertambahan jumlah orang percaya pada saat itu makin meningkat. 可惜，当他们的数目越来越多的时候， Maka muncullah masalah di dalam persekutuan mereka. 所以在他们的团契里面有了问题。 Tetapi hal yang menarik apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah mereka meminta untuk dipilih orang-orang yang akan membantu mereka. 所以使徒们就呼吁要拣选好几个会友来帮助他们传福音。 Kita ingat saudara bahwa pada saat itu rasul-rasullah yang memegang peranan penting di dalam pelayanan. 我们知道，当时只有使徒在侍奉里面扮一个重要的角色。 Jemaat itu hanya dilayani, diberikan firman Tuhan, dan juga rasul-rasul itu yang mengumpulkan persembahan yang ada, kemudian mereka juga yang membagikan. 当时的会友只是受服侍，他们收集了一些奉献，然后就再分享给他人。 Maka tidak heran saudara kalau ada yang tidak terlayani dengan baik. 所以就不奇怪，有些没有得到好好的照顾。 Para rasul hanya berjumlah 12 orang, kemudian harus melayani 3.000 lebih orang yang terus bertambah banyak. 使徒们只有12个人，但是他们要侍奉3000多人，这么多的人。 Karena itu satu hal yang menarik yang kita perhatikan di sini adalah masalah yang muncul di dalam pelayanan mereka pada saat itu, di dalam persekutuan mereka pada saat itu diselesaikan secara bersama-sama. 所以当时的问题，他们也一起来解决。 Mereka tidak mencari, ini adalah kelalaian daripada para rasul. 他们没有说这是使徒们已经忽略了服事。 Tetapi ketika para rasul itu menyampaikan apa yang menjadi fokus daripada pelayanan mereka, maka semua orang, bahkan dikatakan murid pada saat itu, menerima apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh para rasul. 所以当时使徒们把他们所侍奉的焦点讲述出来，会友们都是能够了解、能够理解他们的意思。 Karena itu saya melihat Lukas menuliskan bagian ini, kisah ini saudara, dengan begitu menarik. 我就看到路加把这个故事写得非常好，非常有意思。 Karena di ayat pertama dibuka dengan sungut-sungut atau keluhan daripada orang-orang yang percaya pada saat itu, sebagian orang percaya pada saat itu. 因为第6章开始的时候，他写到有希伯来人发怨言。 Kemudian ditutup dengan ayat 7 dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. 后来他在第7节用这么一句话来结束，他说：“神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，有许多祭司信从了这道。” Jadi kita melihat di sini ketika ada masalah yang muncul di dalam pelayanan dan diselesaikan dengan baik, maka pasti akan memberikan hasil yang luar biasa. 所以我们就看到，如果在侍奉里有问题的话，要好好的解决，所以结果得到好的果效。 Kemudian
muncul pertanyaan kedua, saudara, apakah dengan eh, apa yang dilakukan oleh para rasul itu dengan menyerahkan pelayanan meja itu kepada orang lain, itu menunjukkan bahwa pelayanan meja itu tidak penting, lebih penting firman Tuhan. 后来我们就知道，当使徒把饭食的侍奉交给会友们来去做，我们是否觉得饭食的侍奉不比传道的侍奉重要？ Saudara, kita lihat di sini bahwa para rasul pada saat itu tidak sedang mengkotak-kotakan pelayanan. Ini pelayanan firman Tuhan lebih berharga, lebih tinggi. Kemudian pelayanan meja itu kepada janda-janda itu lebih rendah. 我们就知道当时的使徒他们并没有把神的工作把一组一组的，就是要供应寡妇的比较低，或者传福音的事工就比较高。 Dari orang-orang yang dipilih, saudara, menunjukkan bahwa para rasul tidak sedang menganggap yang satu lebih tinggi dan yang lain pelayanan itu lebih rendah. 在他们拣选7个要侍奉饭食的，就表明了使徒并没有把一个侍奉比另外一个侍奉比较低或者比较高。 Saudara, kalau kita melihat pelayanan apa yang harus dilakukan atau yang dilalaikan selama ini adalah pelayanan meja, yaitu memberikan sembako, ya, seperti itu kepada janda-janda pada saat itu. 我们知道这么久以来他们所侍奉的已经忽略了，那就是给寡妇们饭食的方面。 Tapi yang dipilih adalah dikatakan, karena itu saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. 但是他们所拣选的偏偏都是说，所以弟兄们，当从你们中间选出七个有名声、被圣灵充满、智慧充足的人。 Saudara, bukankah pelayanan itu bisa dilakukan siapa saja tanpa perlu ada kriteria yang baik, penuh roh dan hikmat? 弟兄姊妹，要侍奉饭食，岂不是能够用普普通通的会友们呢？为什么偏偏要使用有名声、被圣灵充满、智慧充足的人呢？ Tapi dari sini kita belajar, saudara, bahwa untuk melayani, pelayanan itu adalah pelayanan yang diberikan Tuhan, sehingga pelayanan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. 所以我们就要知道，侍奉是神所赐的，这是非常宝贵。 Kita tidak bisa meremehkan bahwa ini terlalu kecil untuk kita kerjakan. 我们千万不可以忽略说这是微小的侍奉。 Karena orang-orang yang dipilih pada saat itu untuk melakukan pelayanan meja itu adalah orang-orang yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah Stefanus. 因为当时所拣选要侍奉饭食方面的是非常了不起的人，其中一个是斯提凡。 Kalau kita baca kisah Stefanus di pasal berikutnya ketika dia melakukan pembelaan di hadapan para mahkamah agama, maka dia tidak seharusnya melakukan pelayanan itu, tapi dia seharusnya berkhotbah sebagaimana para rasul pada saat itu. 如果我们留意到接下来的故事，当斯提凡在公会面前辩驳自己的话，他没有说他不应该来做供应寡妇们的饭食，反而要在大众面前讲道。 Memang di sini kita tidak melihat, saudara, apa yang menjadi respon ketujuh orang yang dipilih pada saat itu. 不错，我们没有看到这7个人被选的反应如何。 Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat 7 merupakan satu bukti bahwa orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang sudah bekerja dengan baik, dengan tepat. 如果我们注意到第7节的话，我们就知道这证明被拣选的7个人已经好好的侍奉，正确的侍奉。 Karena itu, saudara, hal yang ketiga yang kita bisa lihat dari apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu adalah
hasil pelayanan yang ada. 所以我们就看到当时会友们会友们参与侍奉的结果，那就是他们所得到的果效。 Saya mau berkata saudara bahwa di dalam pelayanan ketika ada masalah, bukan berarti itu adalah satu kemalangan, satu malapetaka bagi sebuah pelayanan itu. 我要说，如果在侍奉里我们碰到一些问题，那不等于我们是碰到倒霉的事。 Karena kalau masalah yang ada ditangani dengan baik, maka hasilnya seperti di ayat 7. 如果我们好好的把事情得到妥善的解决，那果效就必须应该在就像在第7节的说的话。 Dari sini kita belajar saudara bahwa pelayanan itu bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan atau majelis yang ada atau pengurus. 所以我们就知道侍奉不仅仅是牧师传道执事的责任而已。 Tetapi harusnya pelayanan itu adalah tanggung jawab kita bersama. 侍奉乃是我们全体会友的责任。 Ketika muncul masalah yang harusnya itu menjadi masalah kita semua, bukan kita mencari kesalahan karena hamba Tuhannya kurang rajin atau tidak tepat. 当出现问题的时候，那就成为我们全体会友的问题。我们不应该找一些谁是谁非，是否这是传道人牧师的错误。 Dari sini kita melihat di ayat 7 dikatakan firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin bertambah dan perlu dicatat imam menyerahkan diri dan percaya. 在第7节说到神的道兴旺起来，这个门徒的数目也增加甚多，也要留意到有好多祭司也信了主。 Saudara, tidak mudah bagi imam-imam pada saat itu untuk percaya kepada Kristus. 弟兄姊妹，当时的祭司来信主的话，实在不容易。 Karena mereka adalah orang-orang yang merasa sudah tahu tentang Allah, bahkan mereka merasa diri sebagai pembela daripada Allah. 因为他们觉得自己已经懂得了有关属灵的事，而且把自己当作辩护真理的人。 Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata menyebut dirinya sebagai anak Allah, maka para imam inilah yang berkata bahwa dia menghujat Allah. 所以当耶稣说自己是神的儿子的话，祭司们就是说耶稣已经回谤了神。 Karena itu sekali lagi saudara saya mengatakan bahwa betapa indahnya kalau kita semua terlibat di dalam pelayanan. 所以我要说，如果我们每一个人能够参与侍奉，那是何等的美好。 Karena itu dari pembahasan kita hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang dua hal dalam hal melayani. 所以从刚才我所讲的信息，我们要留意有2点，有。 Yang pertama adalah apakah kita sudah terlibat dalam pelayanan atau pelayanan itu tinggal kenangan, saudara. 首先，我们是否已经参与侍奉，或者我们的侍奉只是以往的事，就是回忆的事。 Mungkin kita bisa berkata kepada anak-anak kita, dulu waktu saya remaja, pemuda, saya sangat giat melayani. 也许我们能够对我们的孩子说，以前呢，我在青少年的时候，我很热心侍奉主。 Alasan kita tidak melayani ada banyak hal, saudara. 我们不参与侍奉有好多理由。 Bisa karena kesibukan atau kita merasa ya sudah banyak orang yang akan melayani. 有的人会说我已经够忙了，或者他们可以说，教会已经很多人来侍奉。 Karena itu pada saat ini saya mau kita kembali mengajak kita semua untuk merenungkan sebenarnya melayani itu apa sih? 所以我再一次来呼吁大家，对你们来说，侍奉到底是什么呢？ Apakah melayani itu ada batas waktunya atau hanya untuk orang-orang tertentu saja?
侍奉侍奉是否有时间的限制，或者只有为针对一些的人而已？ Kita merasa kita sudah tua, kita nggak ada lagi yang bisa kita kerjakan di dalam pelayanan. 或者我们觉得啊，我已经老了，我在教会也没有什么事情好做。 Mari kita melihat melayani itu adalah meneladani Kristus. 让我们一起来看一下，服侍那就是效法基督。 Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." 主耶稣说：“我来不是为要受服侍，乃是要服侍人。” Karena itu saudara, kalau Tuhan kita saja melayani, apalagi kita. 所以，如果我们的主他自己已经服侍人，更何况我们呢？ Yang kedua, melayani itu adalah menghidupi panggilan Tuhan. 第二，我们服侍那就是要活出主的呼召。 Ketika Paulus membahas tentang kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, 当保罗谈到我们我们得救是本乎恩， kemudian di ayat 10 ditutup dengan kata kita ini buatan Allah, ciptaan Allah, diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang telah disediakan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. 后来在第10节，以弗所书2章第10节，他说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们所行的。” Ini berarti saudara bahwa Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya. Tuhan menyelamatkan kita untuk satu pekerjaan yang baik. 所以神呼召我们，把我们成为他的儿女，要为他做行善事。 Kita tidak hanya dipanggil hanya cukup menjadi orang percaya. 我们被呼召，不单单要成为一个信徒， Tetapi kita dipanggil untuk dan diselamatkan untuk melanjutkan misi Allah di dunia ini. 我们被呼召，要继续神在这个世界的工作。 Harusnya ini saudara kita hidupi atau kita kerjakan sebagai panggilan kita dari Tuhan. 所以我们要活出神呼召我们的意义。 Yang ketiga, melayani adalah menggunakan talenta dan mengembangkannya sebagaimana yang Tuhan sudah berikan kepada 所以 kita. 侍奉就是要使用并且发挥神所赐给我们的恩赐。 Saudara, kalau kita tadi di dalam bacaan bertanggapan kita di dalam Roma 12, di sana diuraikan hal-hal atau karunia-karunia yang diberikan kepada orang-orang percaya. 当我们请经文的时候，在罗马书12章提到神所赐给每一个人的恩赐。 Dan di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan kepada tiap-tiap orang diberikan karunia untuk apa? Untuk kepentingan bersama. 所以在哥林多前书12章7节那里说到，圣灵显在个人身上，是叫人得益处。 Jadi Tuhan memberikan kita karunia untuk membangun tubuh Kristus. 神赐给我们恩赐来建造基督的身子， Bukan untuk kita jadikan sebagai satu hal yang kita banggakan. Saya bisa ini, saya bisa melayani, saya bisa main musik dan sebagainya. 我们不应当把神所赐给我们的恩赐当做一个来高抬自己，说我可以在这个方面侍奉，在那个方面侍奉。 Sebagaimana di dalam Roma 12 itu dikatakan kita itu satu tubuh dan masing-masing punya tugas. 正如在罗马书12章说到，我们是基督的身子，基督的肢体，每一个肢体都有自己的任务。 Gambaran tubuh yang dipakai oleh Paulus itu menjadi satu peringatan bagi kita bahwa masing-masing orang harus memainkan peranannya sebagai anggota tubuh. 保罗把教会描述到一个身子，表明每一个人要扮演恰当的角色。 Saudara, kalau salah satu bagian dari tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik, 弟兄姐妹们，如果我们身体其中一个肢体不能好好的行动的话， maka itu akan pasti mengganggu aktivitas kita. 所以它就会
搅扰我们的活动。 Kita tidak bisa berkata bagaimana yang dikatakan Paulus, oh aku tidak butuh tangan, aku tidak butuh mata dan sebagainya. 我们不能说就好像保罗说的，我不需要眼睛，我不需要手等等。 Bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia mungkin bisa merasakan seperti ini. Kalau kaki sudah tidak seperti dulu waktu masih muda bisa berjalan jauh dan sebagainya melakukan aktivitas. 对一些年长的会友们，你们肯定会觉得，你们的脚啊就不像以前那样很灵活的活动行走。 Akan tahu betapa sulitnya ketika salah satu bagian tubuh kita tidak berperan dengan baik, 你们肯定 tidak 会 berfungsi dengan baik. 你们肯定会了解，如果我们其中一个肢体不能好好的行动，是多么的艰难。 Sama halnya di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. 所以在我们的侍奉里也是一样。 Kalau kita mau gereja kita maju, 如果我们希望我们的教会有所发展的话， kalau mau gereja kita makin ada banyak orang yang beribadah, datang beribadah. 如果我们愿意看到有很多人来参加我们的聚会的话， Harusnya kita memainkan peranan kita, apa yang kita bisa lakukan untuk mendukung kemajuan pelayanan kita. 我们就应该好好的扮我们的角色，来使我们的教会兴旺起来。 Salah satu saudara saya mengatakan bahwa salah satu pelayanan yang tidak kelihatan tetapi punya peranan yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan adalah doa. 其中一个我要说，其中一个看不见的侍奉，那就是祷告。 Kalau kita berkata saya tidak bisa di depan seperti Bu Lani, Bu Mingcing memimpin pujian, nyanyi untuk diri sendiri aja kadang geli sendiri ya. 如果你说我不能像其他的会友兄弟姐妹站在会友们面前唱歌，连为自己唱歌也是不对不正 Tapi 确。 saudara, waktu kalian berdoa, Bapak Ibu berdoa untuk pelayanan kita, maka itu akan mempengaruhi pelayanan kita. 如果你在家里祷告的时候，那就会影响我们整体的侍奉。 Saudara, ini mengingatkan kita waktu Yosua dan Musa berperang melawan orang Filistin. 我们就想起当以色列人当摩西和约书亚带领以色列人与非利士人战争的时候， Yang dilakukan Musa pada saat itu adalah dia berdoa mengangkat tangannya kepada Tuhan. 摩西所做的事情只是祷告，他高举他的手， Sedangkan Yosua turun berperang. 约书亚就下去打仗。 Saudara, mana yang lebih menentukan peperangan itu berhasil atau tidak? 弟兄姊妹们，请问哪一方面决定战争的胜负呢？ Mungkin kita berkata, ya Yosua lah, dia kan yang berperang langsung berlawanan dengan orang Filistin. 也许我们就会说，当然是约书亚呀，他是在战场上打仗的人。 Tapi saudara, Alkitab mencatat bahwa waktu tangan Musa mulai capek dan turun, 但是圣经记载说，当摩西的手开始疲倦的话，就开始慢慢的下降的时候， maka orang Israel terpukul kalah. 所以以色列就被打输了。 Tapi pada saat tangan Musa tegak ke atas, 但是当摩西的手高高的举起， orang Israel menyerang dan mengalahkan orang Filistin. 以色列人就能够攻击非利士人而得胜。 Saudara, pelayanan doa itu tidak kelihatan, tidak ada yang lihat kita berdoa atau melakukan pelayanan, mengerjakan pelayanan. 弟兄姊妹，祷告的侍奉是看不见的，没人看见你祷告。 Tapi saudara, peranannya di dalam pelayanan patut diperhitungkan. 但是在侍奉里扮的角色是应该来是非常重要。
Jadi saudara, saya mau berkata tidak ada di antara kita yang akan berkata saya nggak bisa melayani, 所以 saya 我 nggak punya talenta apa-apa, kemampuan apa-apa. 所以我就要告诉大家，你们千万不可以说我没有什么可以侍奉的，我没有什么恩赐。 Kita bisa menyambut orang lain untuk datang di gereja kita. 我们能够欢迎人家来到我们的教会， Itu juga pelayanan yang kelihatannya sepele, saudara. 那也是看起来是微不足道的侍奉啊。 Tapi kalau orang datang pertama kali di gereja kita dan tidak ada satupun yang menyambut, mungkin itu akan pertama dan terakhir dia datang di gereja kita. 如果一个人来到我们教会，而没有人来迎接他，可能他是第一次，也是他最后一次来参加我们的聚会。 Itulah yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat mula-mula. Mereka hidup bersama, saling membantu, saling memperhatikan. 这就是起初教会的生活，他们一起生活，互相帮助。 Berikutnya, melayani itu adalah mengasihi Tuhan. 接下来，你服侍神就等于爱主。 Mungkin kita seringkali berkata, aku mengasihi Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. 也许你 Sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus, yang diungkapkan oleh Petrus. 也许你就会说，我爱主，我爱主，就好像彼得说，彼得对主说他爱主一样。 3 kali Tuhan bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 主耶稣就3次对彼得说：“你爱我吗？你爱我吗？你爱我吗？” Jawaban yang sama juga dari Petrus, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Engkau tahu aku mengasihi engkau. 彼得用同样的回答说：“我爱你，我爱你，主啊，你知道我爱你。” Apakah Tuhan Yesus berkata pada saat itu, wah kamu bagus, kamu hebat. 是否当时主耶稣对彼得说：“你非常了不起，你好棒。” Terima kasih Petrus. 彼得，感谢你。 Tapi setiap kali Petrus berkata, aku mengasihi engkau, Tuhan Yesus kemudian memberikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. 但是每一次当彼得说“我爱你主，我爱你主，我爱你主”，主耶稣就托付他，你要牧养我的羊，你要牧养我的羊，你要 Karena 牧 itu 养我的 saudara, 羊。 waktu kita berkata, aku mengasihi Tuhan, harusnya kita memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. 所以当我们说我们爱主的时候，我们就会想起我们能够为主做什么。 Bagi kita yang masih melayani Tuhan, 对那些还是在主里面侍奉他的人们， apakah kita masih motivasi kita di dalam melayani masih sesuai dengan panggilan kita? 我们的动机是否还是符合神当初呼召我们来侍奉他呢？ Paulus berkata, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. 彼得说：“他说呀，如果我还是要讨人的喜欢的话，我就不是主的仆人。” Ini yang seharusnya kita perhatikan Bapak Ibu. Seringkali orang makin lama melayani, motivasinya makin berkurang. 这就是我们值得留意的话，我们越久越侍奉主，我们的动机就越偏离当初的动机。 Kalau dia mula-mula melayani, dia bertekad untuk mempermuliakan Tuhan di dalam pelayanannya. 如果当初他开始侍奉神的时候，他要荣耀神。 Tapi lama kelamaan yang dipermuliakan adalah dirinya sendiri. Makin lama melayani, makin menuntut untuk dihormati, dihargai, dipuji. 但是他越侍奉神，越要人家来尊敬他。 Seharusnya yang menjadi kerinduan kita Bapak Ibu sebagai seorang yang melayani Tuhan adalah 所以我们侍奉神的正确态度就是。 ketika Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. 所以应该要向主说，主人说好，你这良善又
忠心的仆人， masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. 你要进入享受你主的快乐。 Tapi kalau motivasi kita tidak benar di dalam melayani Tuhan ataupun kita tidak pernah melayani Tuhan, 如果我们的在侍奉神的动机不对的话，或者我们完全没有参与侍奉的话， maka sapaan ini tidak akan pernah kita dengarkan, saudara. 所以我们就不会听到主对我们这么一句话。 Kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kita untuk sungguh-sungguh setia mengasihi Tuhan dengan melayani Tuhan. 但愿我们要真正以侍奉爱我们的主。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. 天父，我们感谢你今天早上的话语。 Kami bersyukur ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah. 我们感谢神，我们今天成为你的儿女们。 Dan terlebih kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memanggil kami untuk masuk di dalam ladang pekerjaan Tuhan. 我们特别感谢你，你呼召我们成为你的同工，你的仆人。 Kami ada di gereja ini bukan secara kebetulan ya Tuhan, tapi Tuhan memanggil kami untuk mengerjakan sesuatu yang baik di tengah-tengah gereja kami. 我们进入这个教会不是一个偶然，你呼召我们成为你教会的仆人来参与侍奉。 Tolong kami ya Tuhan dan mampukan kami untuk melihat bagian mana yang harus kami kerjakan ya 就 Tuhan. 是帮助我们应该在教会里做哪一些的事。 Biarlah kami semua saling topang menopang bergandengan tangan sebagai satu tubuh Kristus untuk memajukan pelayanan di tempat ini. 让我们一起来互相帮助，手牵手，让这个教会的侍奉扩展起来。 Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. 你的名是 Amin. 应当称颂的，祷告奉主耶稣的名求，阿门。